Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani dan malam ini kita terus memberi tumpuan kepada impak realiti dan juga cabaran pandemik COVID-19, tetapi tumpuannya kami khususkan kepada kesihatan mental yang membabitkan pelajar IPT kerana baru-baru ini kerajaan menerusi Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengumumkan satu kerjasama bersama dengan Majlis Kaunseling dan Kerjaya Universiti Awam Malaysia ataupun disebut sebagai MAKUMA dalam proses membangunkan satu model kesihatan mental pelajar IPT dalam usaha untuk menangani tekanan, kemurungan dan juga kebimbangan yang dialami oleh golongan pelajar IPT, dan model tersebut boleh digunakan sebagai garis panduan kepada pegawai di IPT dalam mana menangani kes kesihatan mental di universiti yang membabitkan golongan itu. Jadi pada malam ini saya nak bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu, itu Profesor Madya Dr. Hafiz Zakaria. Prof, kalau diikutkan daripada perkembangan baru berkaitan dengan kesihatan mental, kita tahu yang membabitkan pelajar IPT secara keseluruhannya, kita tahu ini adalah satu isu yang kita perlu beri perhatian secara khususnya. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh dikongsikan, apa khabar pelajar dan juga keseluruhan warga Universiti Malaysia Terengganu pada waktu ini? Terima kasih Cik Fauzi, terima kasih di atas jemputan. Alhamdulillah warga Universiti Malaysia Terengganu dalam keadaan sihat dan kebanyakan mereka sedang bersedia untuk menghabiskan peperiksaan akhir. Dan juga kita di kampus sekarang ini tinggal kira-kira 900 orang pelajar dan kebanyakan pelajar telah berada di kampung halaman masing-masing lah, mengambil peperiksaan di kampung halaman masing-masing. Prof, bila mana kita bercakap tentang kesihatan mental ini, mungkin ada beberapa pihak ataupun segeriti khususnya bagi golongan pelajar IPT itu, mungkin mereka sendiri tidak fahami ataupun mendapat penjelasan ataupun berkaitan dengan pemahaman mereka tentang kesihatan mental. Ataupun seterusnya, ataupun boleh kita cakap tentang stres ini. Kerana biasanya bila kita bercakap tentang stres, ada yang mengatakan stres itu normal. Apatah lagi kalau nak menjelang peperiksaan itu, stres itu amat diperlukan untuk memaksa pelajar untuk terus memberi tumpuan. Tetapi bagaimana kita boleh fahami kalau stres yang berlebihan itu sebenarnya membawa masalah? Okay, terima kasih. Mungkin sebelum itu saya nak memberi sedikit konteks tentang pelajar di Universiti Awam lah. Di negara kita, di Institut Pengajian Tinggi, ada kira-kira 1.2 juta pelajar di IPT di seluruh Malaysia. Dan majoriti mereka menjalani PDP secara dalam talian. Dan yang berada di kampus ni tak lebih daripada 20% saja kan. Jadi majoriti berada di kampung. Dan juga kalau kita lihat pelajar khususnya di Universiti Awam, 65% pelajar ni adalah daripada keluarga B40. Itu adalah data lama lah sebelum berlakunya pandemik. Jadi menunjukkan ini mungkin memberi sedikit maklumat. Kerana apabila kita berhadapan dengan pandemik, cara kita nak menguruskan tentang kesihatan mental pun adalah satu cabaran. Biasanya pelajar-pelajar apabila macam yang Cik Fauzi sebutkan tadi itu, betul lah. Dalam hidup kita ni, stres ni adalah satu perkara yang normal kan. Hanya orang yang tidak hidup je lah yang tak ada stres kan. Biasanya kalau pelajar yang datang di kampus, antara perkara awal yang waktu minggu soal kenal ada satu ujian yang dia akan ambil, dia akan jawab, dia namanya DES test kan. D itu adalah depression. Dalam test tu kalau dia jawab apa kena dia punya key yang depression, maknanya akan ada. Yang keduanya anxiety, yang ketiganya adalah stres. Maksudnya dalam bidang counselling, dalam bidang psikiatri memang mereka boleh membezakan lah. Apa bezanya apabila seseorang itu dah sampai ke tahap, biasanya adalah tahap yang paling kritikal adalah depression lah. Kita panggil dalam bahasa Malaysia kemurungan. Dan ada fikiran-fikiran yang memikirkan untuk membahayakan diri sendiri dan sebagainya. Biasanya dalam keadaan ini kita boleh melaksanakan ujian ini. Apabila pelajar datang, memang ujian ini mereka ambil. Dan biasanya pihak kaunseling, bahagian section kaunseling ni akan memberi test ini. Dan akhirnya dia akan customize lah menurut kepada ujian. Hasil ujian tu dia tengok lah. Yang menghadapi stres ini adalah biasalah kan. Maknanya rasa sedikit ketegangan, kerana banyak tugasan dan sebagainya, jadi dia akan customize. Kalau katakan stres, adalah strateginya. Kalau dah masuk depression, maknanya kalau depression itu memang ada strategi yang lain. Mungkin pada waktu ini, bagaimana boleh kita fahami cabaran-cabaran yang dihadapi, kekangan-kekangan dalam proses pembelajaran era norma baru PDP di rumah ini,
sedikit sebanyak sebenarnya menyumbang kepada tekanan, kebimbangan, depresi dan akhirnya menjurus kepada kesihatan mental pelajar ini? Oleh kerana cabaran baharu ni bukan hanya pelajar yang menghadapi cabaran. Pensyarah pun menghadapi cabaran juga kerana dia terpaksa melakukan, katakanlah memberi syarahan secara online, teknologi baru yang perlu dipelajari dan akhirnya oleh kerana kita terpaksa mempelajari banyak perkara baru dan akhirnya mungkin sebahagian mereka lupa bahawa hakikat dalam proses pendidikan, pengajaran ini, yang penting adalah pendidikan. Pendidikan ni nak kena faham. Bukan hanya pengajaran apa saja subjek matter yang diajar, tetapi nak memahami. Memahami orang yang berhadapan dengan kita itu adalah manusia, adalah insan yang mempunyai masalah. Tanggungjawab kita sebagai insan yang mendidik ini bukan hanya untuk memberi tugasan saja ataupun nak memberi syarahan saja, tetapi nak memahami. Lebih daripada itu, ini menuntut kefahaman dari pihak pensyarah sendirilah. Katakanlah dia tengok ada pelajar, kalau dalam keadaan biasa kita selalu tengok dalam normal classroom ada yang tak datang kelas kan. Kita selalunya judge lah, tak datang kelas ini malas kan. Sama juga bila pembelajaran dalam talian lagi mencabar. Kerana apa? Kerana yang tak datang ni apa masalahnya? Adakah dia malas ataupun sebenarnya dia menghadapi banyak cabaran, terutamanya yang tinggal di rumah. Kita bagi tahu data lama itu menunjukkan lebih daripada 65% adalah B40 yang ada masalah capaian internet, yang satu bilik entah berapa orang yang dikongsi ataupun satu peranti itu berapa orang yang dikongsi ataupun keluarga dah hilang punca pendapatan. Dan akhirnya bagi dia perkara yang lebih penting ini mungkin pembelajaran ini adalah nombor 2, nombor 3. Yang pertama adalah nak memastikan survival keluarga dia. Jadi dia menuntut kefahaman lah. Pensyarah pun maknanya bila pembelajaran dalam talian dia menuntut lebih dari pensyarah. Bukan hanya pengajaran saja tetapi cuba menyelami perkara ini. Biasanya kalau mengikut pengalaman kita di sini, pensyarah memang tidak mampu untuk membuat tugas sebagai kaunselor, tetapi pensyarah boleh membuat pemerhatian. Kalau ada yang hadapi masalah-masalah begini, mereka boleh memberi maklumat ini kepada kaunselor dan kaunselor lah yang akan menghubungi, bukan untuk menghukum tetapi cuba memahami apa masalahnya. Kerana apa orang yang menghadapi cabaran ni kebanyakannya dia tak kenal dengan kaunselor, dia enggan untuk berkongsi dan sebagainya. Jadi memang tugas kaunselor ni memang utamanya nak kena telefon kan. Kita ni biasalah kalau telefon orang tak kenal, bahkan orang kenal pun mungkin tak nak angkat. Itu antara cabarannya lah. Cabaran yang penting adalah bukan hanya kita melihat apa yang ada on the surface itu, bahawa dia tidak datang kelas, tetapi kita nak cuba menyelami. Dan ini adalah perkara yang penting lah. Dan saya memerhatikan bahawa ada pensyarah-pensyarah yang mengambil tindakan sebegitu. Yang mana yang ada keciciran dalam kelas diberikan maklumat. Dan akhirnya pihak kaunselor boleh menghubungi. Dan apabila menghubungi barulah kita dapat tahu cerita-cerita permasalahan yang dihadapi. Jadi maknanya pembelajaran dalam norma baru ni menuntut pengajar, bukan hanya mereka yang belajar, pengajar ni perlu ada empati. Memanglah pengajar dah ada empati sebelum ni, tetapi empati yang lebih tinggi kerana cabarannya bagaimana kita nak memastikan bila kita tengok saja muka, dan kebanyakannya mungkin tak akan ada muka pun dalam Google Meet dan sebagainya, sama ada mereka mengikuti atau tidak ataupun mereka menjaga adik dia di rumah ke dan sebagainya. Jadi ini adalah cabaran yang sangat penting, yang sangat mustahak untuk ditangani dengan penuh empati lah. Prof, dalam situasi dan juga keadaan yang cukup mencabar yang dilalui oleh semua rakyat pada ketika ini, sudah tentu pendekatan ataupun strategi yang perlu diatur ataupun yang perlu dijalankan oleh khususnya oleh pihak universiti sendiri adalah satu pendekatan yang cukup berbeza. Tidak boleh lakukan pendekatan yang sama yang dilakukan sebelum pandemik. Tetapi untuk waktu ini, seperti yang Prof katakan tadi, bagi individu ataupun pelajar IPT yang berdepan dengan masalah tekanan, depresi, kebimbangan berlebihan dan juga kemurungan ini, mereka takut-takut untuk berdepan ataupun untuk berjumpa, apatah lagi nak menelefon kaunselor untuk berkongsi cerita ataupun kisah ataupun masalah yang mereka hadapi. Mungkin pada waktu ini bagaimana untuk UMT sendirilah sebagai pihak universiti nak meyakinkan kepada pelajar-pelajar ataupun individu-individu yang berdepan dengan masalah ini supaya untuk berkongsi masalah mereka bersama dengan kaunselor dan juga meyakinkan bahawa berkongsi masalah bukannya adalah satu jenayah ataupun
bukanlah satu perkara yang salah dilakukan, Prof. Di peringkat pelajar kita tidak salah dan adalah satu yang normal bagi orang-orang semua kita, kan, tak kiralah dia profesor ke dia siapa pun, semua orang dalam dunia ini menghadapi cabaran, menghadapi masalah. Jadi bukanlah satu keaiban apabila kita menghadapi kesukaran dalam hidup, tapi yang pentingnya apabila kita menghadapi kesukaran dalam hidup, kita perlu tahu bahawa terlalu ramai rakyat Malaysia yang akan menolong, terlalu ramai pensyarah, kaki tangan universiti, kaunselor, tujuan mereka nak menolong. Tetapi mereka hanya boleh mampu menolong kalau kita menyatakan ini masalah kita, kan. Itu di peringkat pelajar lah, yang itu sangat mustahak. Kalau kita kebanyakan masalah ini berlaku kerana disimpan dalam, kan, makan dalam, itu yang menyebabkan akhirnya naik sehingga depression. Kalau katakanlah perkongsian ini dia boleh sampaikan dan keluarkan, InsyaAllah saya berdasarkan pengalaman saya bukan seorang kaunselor ataupun psikologis, tetapi berdasarkan pengalaman saya, kita mengeluarkan, kita ekspres emosi kita itu dengan cara yang positif, akan terlerailah masalah itu. Okey, yang keduanya, apa UMT buat bagi pelajar? Macam saya sebutkan tadi, kita ketika ini pelajar-pelajar yang ada di dalam kampus, kira-kira 20%, itu tak menjadi masalah yang besar. Tak menjadi masalah yang besar. Kenapa? Kerana secara tabiinya, kebanyakan orang memang tak nak datang jumpa kaunselor. Kalau ada masalah pun, kalau bolehnya dia nak jumpa dan berkongsi dengan rakan-rakan, kan. Mungkin kita boleh tanya diri kita berapa kali dalam hidup kita jumpa kaunselor, kan. Rasanya kalau bolehnya memang orang tak nak jumpa kaunselor. Jadi strategi kita di UMT ni, biasanya kita memang ada talian kaunseling waktu pejabat, dan kadang-kadang waktu PKP tahap pertama dulu bahkan 12 jam sehari kita bagi nombor telefon, tetapi kebanyakannya mungkin rasa kalau tak perlu dia tak akan telefon lah. Jadi pendekatan kaunselor kita di sini, dia sebenarnya dia kena cara yang kita panggil soft approach. Dia akan cuba, biasanya kalau kita ada bilik kaunselor, memang tak akan ada orang datang. Dan apa yang UMT buat ketika PKP membenarkan dahulu, dia buat outreach program. Dia akan turun ke asrama, kolej kediaman, dia akan buka kaunter dan dia tak cerita pun pasal kaunseling. Dia ada berbagai permainan, termasuk mainan plastisin, mainan Scrabble dan sebagainya. Jadi orang ramai akan mendekati. Dan yang paling pentingnya tu dia panggil art therapy. Art therapy ni dia organisekan satu aktiviti, dia bagi kertas, jadi pelajar boleh lukis, boleh ekspres emosinya, dan dengan cara begitu, langkah pertama mereka mulalah membina, kita panggil trust, kepercayaan pada kaunselor, barulah dia akan share. Jadi maksudnya pendekatan yang diambil ni memang ada sesi kaunseling, tetapi jauh lebih penting itu ialah bagaimana untuk membina kepercayaan para pelajar. Kerana apa? Pelajar ni kebanyakannya memang tak akan jumpa kaunselor, melainkan kalau terpaksa seperti dirujuk oleh pensyarah ke. Tetapi dalam masa yang sama, pendekatan yang diambil tu adalah dengan melakukan pelbagai aktiviti lah. Terutamanya oleh kerana mereka yang ada di kampus ni, kalau kita lihat semula apa yang berlaku ialah pada awal bulan 3 dahulu, mereka yang masuk ke kampus ni kena menjalani isolasi. Isolasi selama 10 hari. Isolasi ni adalah satu ketika yang sangat tertekan lah. Jadi bagaimana? Sebab dia tak boleh keluar daripada kawasan isolasinya, dan apa yang pihak kaunseling kita lakukan ialah lakukan banyak aktiviti dengan mereka, kan. Aktiviti seperti contohnya pelajar-pelajar boleh buat lukisan, contohnya bertemakan katakan tentang COVID-19. Dan kita pernah buat dahulu waktu PKP peringkat pertama dahulu, dan akhirnya apabila mereka yang menilai hasil-hasil tajak, cerpen, dan akhirnya dibukukan kerana berkualiti tinggi, kan. Jadi maknanya pendekatan yang diambil oleh kerana PKP ini, banyak aktiviti biasa yang kita buat tak boleh kita buat. Jadi memanglah dari segi ceramah, perkongsian tentang teknik stres dan sebagainya ada, tetapi aktiviti-aktiviti yang dalam bentuk barulah. Yang saya minat tu art therapy. Bila kaunselor buat art therapy tu, ramai yang berminat. Dan itu adalah langkah pertama lah mereka membina kepercayaan dengan kaunselor kita. Dan kalau ada masalah, dia tidaklah merasa segan sangat untuk berjumpa dengan kaunselor, kan.
Prof, dia dah menjadi macam satu lumrah manusia. Manusia ni secara asas ni memang nak berinteraksi dan juga berkomunikasi antara satu sama lain. Tetapi mungkin dalam situasi pada ketika ini, medium komunikasi itu berbeza dengan apa yang kita lakukan sebelum ini. Seperti yang Prof katakan, memang tak dinafikan bahawa pelajar-pelajar yang bermasalah ataupun yang ada sedikitlah masalah kemurungan ataupun ada kebimbangan yang berlebihan ini sukar untuk bertemu dengan kaunselor untuk berkongsi cerita mereka. Tetapi dalam konteks kita melihat kepada yang lebih rapat ataupun golongan ataupun peringkat umur yang lebih rapat dengan pelajar IPT itu adalah pelajar IPT itu sendiri. Jadi untuk mahasiswa ataupun pelajar-pelajar di universiti, bagaimana pihak pentadbir ataupun di peringkat warga pendidik ataupun pihak kaunselor sendiri untuk menggerakkan golongan ataupun kumpulan pelajar-pelajar, perwakilan pelajar-pelajar untuk mereka sendiri yang mendekatkan diri mereka dengan pelajar-pelajar yang bermasalah ini. Okey, betul Fauzi. Kebanyakan pelajar ni dia lebih selesa dengan rakan mereka sendiri. Sebab itulah section counselling kita ni dia ada, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil peer counsellors lah. Counselling rakan sebaya, counselor rakan sebaya. Mereka bukan counselor, mereka adalah pelajar yang berminat dan menjalani latihan yang dibuat oleh section counselling dan mereka juga tinggal di asrama. Jadi rakan-rakan counselling rakan sebaya ni lah, counselor rakan sebaya ni lah yang memainkan peranan. Bahawa maknanya pelbagai aktiviti, katakanlah aktiviti kita nyatakan tadi art terapi tu, pembimbing rakan sebaya pun akan turut bersama. Jadi mereka akan berkenalan pada ketika itu dan mula membina kepercayaan dengan rakan-rakan. Jadi dia akan lebih mudah untuk berkongsi sebarang kesukaran dengan rakan-rakan kalau dibandingkan dengan kaunselor. Dan di samping itu juga kita juga ada kita panggilkan sistem kita fellow lah. Untuk mereka yang tinggal di kolej kediaman. Fellow pun memang tinggal di kolej kediaman di apartmen yang berasingan dan fellow ni akan sentiasa memantau lah sebarang permasalahan yang mereka hadapi dan kita pun memang ada waktu COVID ni semua universiti awam ada kita panggil bilik gerakan COVID dan tugas bilik gerakan COVID ni menyeluruh bukan hanya bersangkutan hanya kepada isu COVID saja, termasuk isu kesihatan mental. Kalau di UMT memang setiap hari memang kita ada laporan, kan? Laporan katakanlah daripada kolej kediaman, fellow, bila dalam lawatannya itu kalau menghadapi berjumpa dengan pelajar yang ada menghadapi tekanan ataupun kemurungan pun kita pernah. Jadi maknanya perkara ini dengan kita ada macam one stop center lah. Bila ada satu kes je, pelajar jumpa dan akhirnya kita boleh hantar kaunselor kita pergi ataupun kaki tangan daripada high awal pelajar pergi untuk membantu pelajar, kan. Yang paling pentingnya itulah sebelum kita kadang-kadang kita tahu masalah ni bila masalah dah serius. Tapi dengan sistem yang ada, terutamanya mereka yang ada di dalam kampus ni mudah, kan. Kerana banyak support group, peer counsellors ada, kemudian fellow ada dan dari segi pelaporan kita ni boleh dikatakan paling kurang kalau tidak 24 jam, 12 jam memang tiap-tiap hari termasuk isu kesihatan mental pun kita laporkan juga, kan. Berapa orang yang jumpa dengan kaunselor, berapa orang yang hadapi masalah katakanlah masalah sebarang masalah lah, sama ada masalah itu keuangan ke ataupun masalah peribadi ataupun masalah akademik, segala data tu memang kita tiap-tiap hari semua unit yang ada di bahagian high awal pelajar dan UMT ni berkongsi, kan. Jadi memang pendekatan yang kita gunakan adalah rakan pembimbing mereka itulah yang paling hampir dengan mereka. Dan kalau kes itu, ada juga kes-kes yang amat kritikal, depression lah yang perlu berjumpa psikiatris. Kalau dalam kes-kes yang begitu, pusat kesihatan kita memang ada maklumat pelajar-pelajar ni, kita akan specifically assign kawan dia. Kena orang yang ada depression ni tak boleh tinggalkan dia seorang, kan. Dan dia kena sentiasa ambil ubat dan sebagainya. Dalam kes-kes begitu, pusat kesihatan dan section counselling juga mengenal pasti supaya ada rakan yang sentiasa ada dengan dia lah. Supaya kalau dia tak makan ubat dan sebagainya, maknanya ada benda-benda yang kita boleh bantu dia lah. Tapi peranan rakan sebaya tu sangat mustahak lah.
Dalam waktu ini, dalam kesempatan ini, mungkin Prof boleh kongsikan apa keperluan dan juga pertimbangan yang perlu diambil pendekatan untuk membabitkan peranan masyarakat setempat, society, apatah lagi peranan keluarga itu sendiri dalam situasi yang cukup sukar ini. Sudah tentu kita memerlukan ibu bapa, keluarga untuk terus memberi sokongan sistem sokongan yang sedia ada untuk membantu pelajar-pelajar ni untuk tidaklah begitu tertekan dalam berdepan dengan PDP ataupun pembelajaran dalam talian ini, Prof. Okey, betul. Maknanya norma baru, cabaran baru, pelajar yang berada di rumah. Ini adalah majoriti. Sebab itulah kita katakan sukar untuk kita nak reach out. Tapi prinsip yang paling asas ialah janganlah kita merasa segan dan malu untuk meminta pertolongan. Apabila kita menghadapi kesukaran, kita kena minta tolong. Kerana kita melihat apabila COVID-19 ni berlaku, masyarakat Malaysia ni sebenarnya ramai yang pemurah, ramai yang ingin membantu. Kalau kita tengok yang white flag tu ramai yang pergi membantu kan. Ada app dan sebagainya. Jadi sama juga pelajar-pelajar yang menghadapi masalah. Kadang-kadang masalah sebab itulah yang ada di rumah ni, cabarannya kita nak kena tahu satu-satu. Biasanya macam saya sebutkan terdahulu, apabila pensyarah bagi maklumat, ini pelajar yang selalu cicir dan sebagainya, kaunselor kita akan berhubung dengan dia. Sebab itulah, itu pun maknanya bergantunglah. Kalau dia angkat telefon, maknanya bolehlah kaunselor kita dapat tahu, dapat interview dan dapat faham apa permasalahannya. Kalau dia ada yang tak angkat telefon, maknanya kita tak tahu. Langkah yang paling penting ialah pelajar yang berada di luar sana. Kalau kita memerlukan pertolongan, kita perlu maklumkan. Kita jangan malu. Kerana apa? Kerana pensyarah yang ada di universiti ini semuanya manusia yang mempunyai hati yang baik. Tetapi mereka perlu dimaklumkan. Kalau katakanlah, saya nak bagi contoh lah. Kalau ada masalah capaian internet. Kalau nak ambil peperiksaan tu, tiba-tiba gangguan talian internet. Maklumat ni perlu disampaikan kepada pensyarah, kepada fakulti. Kalau maklumat ini sampai, pensyarah dan fakulti boleh membantu. Contohnya kalau dia gangguan dari segi nak dapat akses, nak download nota dan sebagainya, bahkan fakulti kita ada yang menghantar thumb drive, hantar ke kampung kan. Ataupun boleh menyediakan saluran yang lain. Cuma yang paling pentingnya, kita kongsi apakah nature masalah kita. Kalau pelajar ada masalah keuangan pun, boleh berkongsi, kita akan membantu dalam saluran yang ada. Kalau tidak dengan UMT, kalau tak cukup dengan pelbagai agensi yang ada. Agensi katakan Majlis Agama Islam, Pusat Zakat dan sebagainya. Yang paling penting ialah apabila kita menghadapi sebarang kesukaran, maknanya berkongsilah. Paling kurangnya adalah dengan pensyarah kan. Perkara yang paling berat sekali ialah untuk nak memberitahu kata kita ada masalah. Tetapi apabila kita telah keluar daripada mulut kita ada masalah, sebenarnya perkara ini akan jadi mudah. Kerana orang lain bukan nak judge kita, kata kita ni adalah seorang yang bermasalah. Orang lain sebenarnya nak membantu kita. Orang lain hanya boleh membantu kita kalau kita memberi makluman apa permasalahan kita. Itu step yang paling penting. Kerana apa? Bagi kaunselor dan bagi pensyarah di sini, mereka kalau yang tinggal di kampung tu, di kediaman masing-masing, kita tak boleh nak tahu apa isu yang dihadapinya. Prof, dalam waktu yang terakhir ini, dalam 1 atau 2 minit yang terakhir ini, mungkin Prof boleh kongsikanlah yang terakhir sekali daripada Universiti Malaysia Terengganu UMT sendiri. Apa lagi jenis bantuan selain daripada kita melihat kepada isu ataupun membabitkan kesihatan mental, membabitkan pelajar IPT ini, mungkin ada bantuan-bantuan lain yang diberikan dan juga disalurkan khususnya bagi pelajar IPT dan juga keluarga mereka yang terkesan dan juga yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini, Prof. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang prihatin. Kerajaan, KPT juga, salah satu concern KPT ialah prihatin. Dan UMT juga kita selaras dengan KPT, kita juga adalah sebuah universiti yang prihatin. Kalau kita nak tengoklah bantuan yang diberikan pada pelajar ni, terlalu banyak bantuan yang kita berikan. Saya cuma nak sebutkan yang pertama je kan, plan data kan. Oleh kerana pembelajaran sekarang ni dalam talian kan. Semenjak daripada PKP 1, fasa 1 daripada tahun 2020 sehingga sekarang, pelbagai bentuk bantuan data diberikan dalam bentuk wang ringgit lah. Kalau ikut pengiraan saya, sekurang-kurangnya RM740,000 telah pun dikeluarkan oleh pihak Universiti Malaysia Terengganu dan juga KPT.
kalau dalam sesi 2020-2021, semua pelajar baru yang masuk ke dalam di universiti di Malaysia diberikan data percuma RM50 bank in dalam akaun oleh pihak KPT supaya mereka boleh menjalani pembelajaran. Sama juga di Universiti Malaysia Terengganu pun semua pelajar B40, B40 kita lebih daripada 65%, melibatkan lebih daripada hampir 6,000 orang pelajar mendapat bantuan data. Dan jumlah yang kita berikan itu adalah jumlah yang besar kan. Dan bukan itu saja, dan selain daripada data tu juga dengan kerjasama dengan Yayasan YTL, contohnya kita memberi SIM card percuma yang ada data sehingga 40 gig. Dan di samping itu pelbagai bantuan yang ada, bantuan zakat bagi orang-orang Islam dan bantuan tabung kebajikan bagi yang bukan Islam. Kita ni kalau nak kira ni terlalu banyak fasa bantuan kan, fasa 1, fasa 2. Kalau tahun 2021 saja dah masuk fasa kedua kan. Kalau tahun 2020, jadi jumlah yang dikeluarkan oleh universiti adalah jumlah yang sangat banyak. Di samping itu, kalau pelajar yang ada masalah dari segi dia tak ada duit nak makan dan sebagainya, kita juga menyediakan, kalau kata yang tinggal di luar kampus, kita menyediakan bantuan makanan kering, beras, gula, kopi secara berkala dengan kerjasama dengan katakanlah Yayasan Food Bank dan juga pelbagai agensi yang lain, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kita menyalurkan bantuan-bantuan. Dan pada satu ketika dahulu sebenarnya kita juga kita panggil projek Act of Kindness, dapur Act of Kindness, yang mana pelajar-pelajar kalau tak ada duit, dia ada sekurang-kurangnya 3 plan. Kalau dia ada duit, dia bayarlah harga makanan yang dia nak beli. Kalau kata duit dia tak cukup, bayarlah berapa yang ada. Kalau duit dia lebih, dia bayarlah lebih kan. Kalau dia tak ada duit, dia nak ambil saja pun ambillah kan. Bila keadaan keuangan kita ada, kita buat begitu. Yang paling pentingnya, pelajar-pelajar ni kenalah tahu bahawa kita tak dapatlah kita memang maklum kan pada pelajar-pelajar. Ini adalah bantuan-bantuan yang kita berikan. Dan di samping tu banyak lagi bantuan. Sampaikan bantuan face mask percuma pun kita beri kepada pelajar. Bantuan katakanlah pelajar nak balik kan. Pelajar-pelajar asasi dahulu. Bila selesai pengajian, balik pun kita hantar. Dan juga sekarang ni apa yang berlaku ialah pelajar, ada sebahagian pelajar yang diluluskan oleh MKN, mereka perlu pulang oleh kerana cuti. Juga kita beri juga bantuan-bantuan lah, seperti dalam perjalanan kita bagi bekal makanan percuma, mask dan sebagainya. Maknanya di universiti, bukan hanya di UMT, di seluruh universiti, keprihatinan kepada masyarakat, kepada pelajar, ini adalah satu agenda utama. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Madar Dr. Hafiz Zakaria. Prof adalah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni daripada Universiti Malaysia Terengganu. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.